Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita lagi untuk kelas hari ini. Okey, untuk hari ini saya akan cuba habiskan untuk bab akhir sebelum kita masuk kepada bab tingkatan 2 bagi tajuk 1 ataupun bab 1. Okey, jadi untuk hari ini kita akan cuba cepatkan sikit. Okey, pada minggu hari ini saya akan masuk kepada menu pautan teks dan image dan seterusnya masukkan image dan kemudian pada akhirnya untuk memasukkan menghasilkan pautan turun pautan turun ataupun kita panggil link menu menu drop. Okey, baik. Kalau kita tengok dalam buku teks yang saya tunjukkan di sini, okey, dalam buku teks, kalau adik-adik dapat nampak lah saya akan perbesarkan sedikit lagi. Okey, untuk hari ni kita akan buat menu. Okey, minggu lepas saya dah terangkan panjang lebar macam mana menu kita boleh hasilkan. Tapi di dalam buku teks ni dia hanya akan tunjukkan base menu ataupun menu asas bila kita menghasilkan HTML. Jika adik-adik ni maknanya orang boleh kenal pasti kita punya laman web ni orang amateur buat ke, professional buat ke ataupun orang ni bukan amateur maknanya professional. Sebab kita boleh nampak beza dia berdasarkan laman web yang dia buat. Okay, jika kita ni amateur ataupun orang yang baru start belajar macam mana nak buat HTML ataupun sistem laman web, orang akan boleh detect hanya menggunakan menu kita. Jadi tu sebab kenapa ada certain orang boleh kena belajar lebih lagi sebab kalau jika kita hanya amateur, kita nak pergi kepada pra professional ataupun di tengah-tengah middle tu, maknanya kita kena belajar, kita kena buat research, kita kena buat lebih banyak eksperimentasi coding. Sebab setiap kod kadang-kadang tu, setiap pereka dia ada kita panggil macam orang kata trademark dia. Dia ada trademark dia yang menunjukkan bahawa itu adalah kod yang dia buat. Macam contoh setiap orang kadang-kadang setiap syarikat laman web dia punya paparan kita panggil tak sama. Kita panggil macam ibaratnya kalau seorang pelukis dia akan hasilkan tanda tangan pada hasil kerja dia selepas dia dah siap. Sama juga dengan seorang penghasil laman web, pembuat sistem dan sebagainya. Maknanya mereka menghasilkan benda ini dengan menggunakan kita panggil bahan yang simple. Maknanya dia dah siap hasilkan bahan dan dia akan ada trademark dia dekat bawah tu sama ada dengan menggunakan sains secara visual ataupun dengan menggunakan secara nama dan lagi satu copyright daripada siapa. Maknanya jika kalau kata syarikat ada beli dengan dia untuk bagi dia dapat share dalam laman web tu, nama dia akan ada di situ. Maknanya dia boleh simpan data tu maknanya walaupun syarikat beli, maknanya masih lagi milik dia dan kalau kata selagi syarikat tu menggunakan laman web yang dihasilkan, maknanya mereka kena bayar mengikut kita panggil perjanjian maknanya seseorang pembuat laman web ni bukan dia pakai bagi je dia punya laman web, jadi dia perlu sign satu agreement dengan syarikat, bukan dia yang sign. Syarikat perlu perlu bayar dia dan untuk bayar dia kena bagi sedikit share lah. Kita panggil share dalam bila ada orang laman web, kalau katakanlah pembahagian share syarikat bagi kat kita dalam lingkungan 40, dia 60. Maknanya kalau kata ada keuntungan base daripada tu, kita akan dapat bayaran dalam 40% daripada hasil bulanan pada tahun itu kena faham. Maknanya selagi pakai, maknanya selagi itulah pihak syarikat kena ikut akur dengan perjanjian dan perlu bayar kepada pengatur cara tersebut. Bukan tu sebab orang kata kena buat hitam putih, bukannya kita terus bagi saja. Okey. Kalau buat terus bagi, maknanya dia akan bayar lamsam. Maknanya dia akan bayar ikut perjanjian, maknanya okey, awak buat tapak laman web ni, sebenarnya kita sebut sebagai penulis lah. Ada penulis juga yang akan handle lah bahagian ni. Dia akan consult orang ni, kemudian dia bayar pada certain amount tertentu dan kemudian dia bayar secara lamsam ataupun secara persen, bukan persen, secara
hutang lah, maknanya dia akan bayar sikit-sikit sehinggalah habis. Maknanya ikut perjanjian yang tekan hitam putih kat situ. Kalau perjanjian mulut sebenarnya kita tak boleh pakai sebab kadang-kadang ni perjanjian mulut dia boleh diingkari. Jadi selalunya untuk mengelakkan terjadinya tragedi ataupun tidak berlakunya pembayaran, maknanya menganiayalah pihak yang dah buat bersengkang mata buat. Jadi selalunya kita akan jalankan satu perjanjian ya, perjanjian hitam putih yang mana pihak syarikat bersetuju dan juga pihak tu sendiri bersetuju. Maknanya bila kita dapat je surat agreement tu, kita kena baca dan fahamkan sebelum kita tanda tangan ya. Okey, baik. Kita tengok dalam buku teks yang saya dah tunjuk kat sini. Okey, saya akan ni kan dengan sekali notepad. Okey, saya dah keluarkan notepad kita. Okey, jika masih ingat lagi, saya dah simpan dekat dalam fail mana? Dalam fail saya lah Okey, adik-adik pun jika nanti buat di luar, pastikan fail adik tu simpan elok-elok dekat dalam dokumen. Boleh juga minta request dengan pihak CC dan sebagainya. Maknanya kita boleh lock sebenarnya tu. Boleh minta bantuan kalau adik tak reti nak lock, boleh minta bantuan administrator dekat CC tu untuk lock file adik dan kemudian dapatkan password. Maknanya setiap kali adik masuk file tu ada password dan adik boleh buka. Maknanya siapa yang tak orang lain yang tak tahu password tu dia tak boleh buka. Itu maksud dia. Okey, perkara yang pertama macam disebut kat sini. Okey, kita ikut sebiji macam yang dia bagi kan ni. Okey, kita kecilkan dulu. Okay, kita buat sebelah menyebelah. Kalau pakai laptop, dia ada kelebihan lah. Laptop, tab, dia ada kelebihan dia sikit. Sebab skrin besar. Kalau adik pakai komputer, kalau adik pakai, kita panggil apa handset. Okay, handset ada disadvantage dia Macam contoh, even kalau adik pergi letak dekat skrin, maknanya adik, kita panggil mirror screen dekat smart TV adik, dia still akan tunjuk paparan tu saja. Kan? Maknanya tak relevan sangat sebab saiz dia. Tapi tak ada masalah kalau adik boleh kita panggil atas bawah tu, saya lupa nama fitur tu, tapi maknanya adik boleh tengok buku kat atas, notepad dekat bawah. Jadi boleh tulis one by one macam tu Maknanya kita boleh setting. Sebenarnya telefon kita tu boleh setting jadikan 2 atau 3. Saya rasa adik faham sangat fitur ni. Especially yang golongan muda sekarang ni boleh dah. Maknanya kalau nak tengok YouTube, nak buat messaging dan serentak kan. Rasanya faham konsep tu. Okey, kita tengok, kita type dulu. Okey, macam biasa HTML. Lepas tu head. Okey, menu kita mesti letak dekat head Okey, jangan lupa. Okey, title. Okey, menu 1. Okey, nampak menu 1. Dan penutup title. Okey, kemudian enter, jangan lupa, dan penutup head Head ni kepala lah. Menu ni memang akan diletakkan di bahagian kepala. Jarang kita jumpa menu letak dekat body. Sebab body ni selalunya kita akan buat untuk kita buat pengasingan kan, kita buat filter, lepas tu kita buat ingredient, kita buat bahan lah dekat dalam sistem, gambar dan sebagainya, semua dekat dalam body Okay, dan kita buat penutup /html. Okay, done. Okay, menu ni, title je lah. Dia belum lagi sistem Dia belum lagi sistem. Okay, dan kita tengok dekat HTML, pastikan lengkap kalau tak lengkap nanti kan dia akan terus error. Okay, kita tengok dekat dalam tu. Okay, typekan kod di sebelah ke dalam dokumen. Okay, simpan dokumen sebagai menu. Okay, kita file. Kita cari balik file kita dekat mana. Okay, save as. Dia akan pindah pergi ke mana. Jadi kadang-kadang tu dia akan terus save as dekat situ. Dekat file yang kita dah buat. Okay, ada sertanya kalau adik-adik pergi kacau sistem dalam komputer ni, dia akan pergi balik tempat lain. Jadi nak tak nak, adik terpaksa pergilah cari balik dekat, sama ada dekat sini pun boleh, ataupun adik boleh cari kat tepi dekat mana file tu terletak. Okay. Baik. Kemudian kita type. Okay. Menu1.html.
dalam folder ya, dalam folder. Okey, tapi sebelum tu untuk menyelamatkan diri, okey, kita save dulu text documents. Okey, save. Hang up ni. Okey, kita file dulu. Pergi balik, dia tiba-tiba di hang. Saya tak pasti, I don't know why. Tapi tak ada masalah. Okay, kita just menu 1. Okey, save. Dia bawa elok. Nampak ada perkataan menu 1. So file, save as. Kita kena simpan 2 kali. Satu dalam bentuk teks dan satu lagi dalam bentuk HTML. Sebab kalau kita tak simpan dalam bentuk teks, dia takkan keluar benda ni. Dan nanti kan kalau kata dia tu, dia akan keluar dalam bentuk ni. Sekejap ya. All files, kalau tengok, dia akan keluar dalam bentuk ini. Dia akan keluar dalam bentuk crow macam ni. Jadi bila keluar bentuk crow macam ni, susahlah hidup kita kan. Okey, baik. Kita pergi balik semula pada text documents. Okey, menu1.html. Okey, UTF encoding ANSI. Okey, mesti kita ya tukar kepada ANSI. Okey, save. Okey, done. Okey, sekarang ni saya alihkan benda ni ke sini dan ke sini sebab saya takut nanti adik-adik tak nampak Okey, baik. Kita tengok. Okey, kemudian masukkan ikut sebiji ya, apa yang dia sebut tadi. Okey, tukar menu 1 kepada menu 2, klik file save as dan simpan dengan nama menu 2 dan menu 3, menu 4. Okey, why? Kenapa? Sebab kita nak buat menu 1, 2 dan 3. Maknanya dia punya paparan tu akan berbeza untuk menu 1, menu 2, menu 3, menu 4. Okey. Baik, kita akan buat yang sama juga. Okey, save menu 1. Okey, dan 3 pun sama. Save as. Okey, kita simpan dulu dalam bentuk teks. Okey, ANSI ni kita tukar pada UTF-8 dan save. Nampak? Tukar dekat sini bertukar. Dekat sini. Paparan atas. Okey, dan kita pergi balik dekat save as. Okey, menu 3.html. Nanti saya akan bagi tahu sebab kenapa kita buat macam ni. HTML, UTF ANSI dan save. Dan okey, for 2.html. Dekat mana dia dapat menu 1 ni tadi? Dekat daripada yang kita buat mula-mula tadi ya. Jadi dia akan link kat situ. So menu 1. Okey, /a/li. Okey, nak senang cerita, nak lagi senang, ambil dah siap yang pertama tu copy. Okey, dan paste. Oops, I'm so sorry. Patutnya macam ni. Okey, enter. Okey, then absolutely another enter. Okey, then kita tukar, hanya tukar menu 2. Menu 3. Yang kau akan jumpa adalah dekat paparan tersebut kan. Dekat paparan tu lah. Okey, baik. Kita tengok dekat bahagian tu. Okey, dekat bahagian tu kan. Okey, kalau adik-adik tengok betul-betul. Okey, kalau tengok betul-betul. Dekat bahagian tu tadi, kalau adik-adik boleh nampak, ada gambar. Dan bila ada gambar, dia mudahlah. Kan? Maknanya gambar dekat dalam tu, kita kena ingat apa nama dia. Okey, logo baru KPM. Dan kalau kita nak tahu jenis apa, okey, pergi je tekan anak panah kat situ, akan keluar item type. Dia akan tulis itu PNG file. Kalau yang pakai handset agak susah sikit lah. Dia kena search, dia kena tengok settings, apa settings gambar tu dulu. Okey, saya minta maaf sebab terlalu panas dekat dalam ni, saya tak ada aircon. Okey, saya minta maaf Okey, baik. Bila kita tengok semula, okey, sistem ni dia akan jadi macam ni. Okey, fine. Okey, kita pergi tengok dekat sini. Okey, dah siap kan? Okey, dah tahu nama dia apa. Dan kita pun boleh terus tulis title. Title takkan ada sebab kita bukan nak tulis tajuk. Kita hanya nak letak gambar. Gambar kita letak kat mana? Saya dah sebut tadi.
Daripada tadi kita akan buat dekat mana? Dekat body. So, IMG SRC. Dia mesti pakai SRC. Ya, bukan benda lain. Dan nama. Okey, nama image tadi kita tukar kepada pakai yang ni tadi ya. Logo baru KPM 2013. Kita kena pakai huruf besar lah. Kena ikut nama nama dia. Ya, logo baru KPM 100 pixel. Dia akan besar automatik ya sebab kita buat kat sini secara paksa kiranya kiraan dia. Jadi kena pastikan bahawa gambar adik tu adalah gambar yang jelas lah. Kalau tak nanti dia akan pecah bila benda ni diperbesarkan macam ni. Okay, so sorry. Okay, enter slash body dan slash HTML. Done. Okay, kemudian kita pergi file, save as. Okay, jangan lupa. Jangan lupa. Okay, kita pergi txt, kita simpan nama dia dulu. Okay. Apa nama yang dia bagi tadi? So, nama image. KPM. Kita tulislah KPM saja cukup. Okay. Text. Okay, save dulu pada text. Okay, keluar KPM. File. Save as. Kita tukar pada kpm.html. Kemudian uf, unc, save. Okay, kita kecilkan dan kemudian kita tengok dekat dalam paparan dia. Kita cari balik semula dekat mana. So, ada perkataan KPM. Okay, nampak save as, bla bla bla. Kemudian namakan file HTML anda. Dan kita akan tekan 2 kali. Okay, fine. Kita akan tengok yang warna ni. Dan, nampak yes, dah nampak. Dia dah letak dah kat situ. Kalau nampak, dalam yang kita tunjuk minggu lepas, dia kecil kan? Yang ni sebab kita dah tentukan berapa saiz dia. Ya, maknanya saiz tu dikira paksa. Bukan paksa rela, paksa memang paksa betul. Okay. Kemudian kita tengok pula dekat sini. Okay, seterusnya. Macam mana nak masukkan? Yang ni boleh adik laksanakan sendiri dekat CC. Ya, kalau rasa CC tu terlalu, kalau laptop tak ada dan sebagainya, boleh pergi CC dek. Orang kata CC walaupun bayaran kena RM1 pun, maknanya RM1 tu untuk berapa jam. Ya, maknanya untuk berapa jam dan kemudiannya dia akan ikut berapa bilangan orang dekat dalam tu. Atau kalau adik ada tab pun boleh guna tab sebab tab pun sekarang dah boleh akses Office ya. Jadi tak ada masalah. Okey, ataupun paling senang boleh akses apa? Boleh akses Notepad. Betul tak? Notepad dan kemudian boleh masuk dekat dalam sistem. Kalau adik simpan dengan betul lah. Dan tambah lagi pula sekarang ni kalau adik tengok power pen drive kan ada yang jenis boleh cucuk dekat telefon sekarang. Jadi itu lebih mudah lah. Maknanya adik boleh simpan data dekat dalam pen drive cucuk tu. Dan kemudian bila adik nak pakai cap, maknanya tak adalah tersimpan dalam adik punya data telefon. Okey. Cuma kena pastikan sistem tu tak hilang lah. Kalau hilang habis lah. Okey. Okey, ni pull down menu. Pull down menu ni adalah pull down yang paling popular sebab kita nak menjimatkan ruang dan juga memudahkan penggunaan. Okey, kalau adik tengok dekat sini. Ya, kalau adik tengok dekat sini sekarang ni. Ya, kalau adik tengok lah kan. Kalau adik tengok, maknanya sekarang ni mudahlah dipermudahkan. Okey, baik. Kemudian kita tengok balik semula dekat ni tadi. Macam saya sebut, kalau adik malas pergi buka new, tak ada hal. Buat je macam ni balik semula. Nanti bila kita nak save as, kita akan tukar. Kita akan tukar tak nama dia nanti kat sini. Okey, sama juga Jangan orang kata cingkalut nak. Ataupun kita rasa macam, susahnya subjek ni. Tak ada. Sebenarnya benda ni common sense sekarang. Maknanya tu sebabnya kenapa sekarang ni adik perlu belajar paling kurang basic asas menggunakan komputer. Maknanya jangan sampai nanti nak tekan keyboard pun tak tahu. Sedangkan adik dah berada pada zaman era 2021. Bukan lagi zamannya untuk adik jadi begitu. Kalau macam contoh zaman saya tahun 2000 tu, maknanya tak reti lagi pakai komputer. Maknanya itu adalah reliable sebab masa tu kursus komputer ataupun
YouTube ataupun sistem-sistem yang boleh ajar secara online ni tak ada. Maknanya kalau adik nak pergi belajar komputer kena pergi kelas. Tapi sekarang ni benda ni telah disebarluaskan dan maknanya kalau adik tak tahu kemahiran menggunakan komputer, yang mana yang adik tahu hanya tahu tekan keyboard untuk main game saja, itu tak guna. Maknanya paling kurang adik kena tahu macam mana nak guna keyboard, dekat mana nak print screen, dekat mana nak huruf besar, dekat mana nak tukar balik pada huruf kecil. Lepas tu macam mana nak keluarkan dia punya maknanya dekat mana nombor, dekat mana huruf dan maknanya dekat mana butang tertentu. Maknanya kalau adik tak tahu, maknanya kesan dia ibaratnya macam adik ni bukan duduk dalam zaman adik lah. Maknanya adik ni memang betul-betul ketinggalan kereta api. Jadi nak tak nak kita kena sentiasa muhasabah diri, kita kena sentiasa kejar keadaan semasa supaya nanti besok-besok orang dah naik kereta api, orang dah sampai dekat destinasi. Adik baru nak start bukan adik nak start, adik nak cari jalan pergi kita nak pergi maknanya stesen kereta api tu pun kita masih lagi sesat. Tu maksud dia. Maknanya orang dah naik kereta api, orang dah minum senang-lenang, maknanya bukan naik kereta api biasa, naik kereta api first class. Maknanya kereta apinya kat kereta api laju yang kita ada sekarang ni. Maknanya adik bayangkanlah kalau ibaratnya saya naik kereta api kelas 1 dengan orang kata ada fasiliti yang terbaik dan sebagainya dan dengan kelajuan maknanya yang boleh, maknanya kalau dulu lama sangat nak sampai, sekarang ni dah boleh sampai kalau saya naik daripada Seremban saya boleh terus sampai dekat Perlis, mungkin boleh sampai dalam lingkungan sebelum 1 hari, maknanya dalam lingkungan pukul 11 ataupun pukul 10 malam macam gitu. Kalau dulu mungkin sehari suntuk baru saya akan sampai dekat Perlis. Macam gitu. Ya. Kena faham, ya. Maknanya kena sentiasa alert lah. Jangan jadikan ibu bapa sebagai penghalang adik dengan kata, oh ibu saya pegang telefon. Kan ibu saya pegang telefon jadi saya tak boleh nak akses. Tolong dek, maknanya buku ada dek. Maknanya jangan jadikan alasan bahawa awak tak ada telefon, awak tak boleh buat apa-apa. Bahan buku teks awak tu boleh dijadikan sandaran untuk awak baca. Perkataan yang paling sukar untuk anak-anak zaman sekarang seperti adik-adik ni, adik tak suka membaca. Jadi jadikan membaca tu sebagai amalan. Sebab sebelum kita mulakan apa-apa kelas, kita mesti baca dulu. Sebab kalau tak baca, maka macam mana kita nak faham dulu satu tu. Bila tak faham, baru awak bertanya. Itu cara belajar. Maknanya adik-adik sekarang ni cara belajar pun tak tahu. Maknanya adik tak baca, tak faham dan tak baca dulu dan kemudian terus tanya. Kalau adik buat perangai macam tu dekat sekolah yang mana bagus ataupun kita panggil sekolah universiti sekalipun ataupun dekat luar, orang akan ignore. Kan? Sebab apa? Orang tak suka bila kita tak baca dulu arahan dan tanya. Kan? Sebab sekarang ni orang nak kita faham dulu benda apa yang kita buat dan kemudian baru kita tanya bila betul-betul tak faham. Kan? Janganlah orang kata mustahil lah. Paling kurang kita bila kita baca tu, paling kurang kita boleh dapat dalam lingkungan 20%. Kan? Maknanya tak adalah sampai tak faham sangat. Maknanya 5%. Maknanya jika adik baca dan still tak faham, maknanya ada something wrong dengan bahasa adik. Maknanya adik kena belajar balik bahasa Melayu dengan cikgu bahasa Melayu. Kan? Sedangkan buku yang ditulis tu dalam bahasa Melayu, arahan pun dalam bahasa Melayu. Jika adik tak faham konsep arahan tu, there is something wrong with your pronunciation. Maknanya ada something with your it's not your brain but something wrong with your understanding. How you manage to understanding the things. Maknanya macam adik nak faham macam mana. Jadi kalau kita tak nak, ada lagi satu pula golongan jenis tak nak faham tapi dia nak orang lain faham dia. Tak boleh. Zaman sekarang ni, cara pembelajaran kita mesti baca dulu, fahamkan paling kurang dalam lingkungan 20 atau 30% of the text, then barulah tanya. Kan? Maknanya kecuali kalau awak ni takkanlah tak faham bahasa Melayu kan. Maknanya kita ada banyak kamus bahasa Melayu. Cikgu, saya tak ada kamus bahasa Melayu. Nonsense. Kan? Nonsense. Adik boleh guna apa? Online.
Kalau tak ada online, pergi dekat sisi luar. Minta izin. Ibu bapa kita tak bagi izin. Why? Because we are not usually use that kind of uh, uh, persuasion. Kita tak reti nak persuade mak ayah kita. Kita tak reti nak pujuk mak ayah kita. Kan? Mak ayah kita ni, dia memang risau dengan keselamatan kita. Tapi if you persuade them with something that more reliable. Macam contohlah, kalau kata awak memang tak boleh nak belajar secara group, it's not. Tak ada masalah, you can study for yourself. Belajar seorang-seorang. Kan? Tak ada masalah. Kan? Maknanya you must try that. Kan? Maknanya jangan jadikan alasan lah untuk hal tu. Okay, so termasuk balik yang ni tadi, title, okay, kosong, head, body. Yang ini kita tukar. Okay, ni kita padam balik. So, kita pergi dekat body. So, select. Okay, then. Okay, nampak typekan kod arahan asas, masukkan tag. Dan select di dalam tag body on body. Okay, kita tutup. Select. Okay. Done. Okay. Typekan tajuk pull down menu dalam tag. Okay, kemudian. Okay. Pull down menu. Then, kita selang lah. Okay, kemudian kita letak apa di bawah tag. Okay, di bawah tag. Okay, bawah ni kita taruh P. Okay, sebab kita nak supaya boleh pilih. So, pilih negeri. P ni perkataan lah ya. Pilih negeri. Okay, /P/. Okay, then head kita dah tutup. Body select. Okay, select. Okay, bawah select kita akan tulis, kita akan selang sikit tab. Nampak? Dia bergerak. Bila kita tap, dia akan terus ke tengah. Dia macam kita pakai mesin type. Dia sebenarnya ni asas mesin type. Adik nak belajar komputer, adik mesti tahu mesin type dulu. Kalau kata tak ada mesin type kat rumah kan, adik cari keyboard, adik belajar. Ketuk. Tak ada masalah. Kan? Keyboard tab pun ada dah sekarang ni. Betul tak? Okay. Option. Ya, option. Option value, sorry. Okay, option value. Johor. Lepas tu /Johor. Johor. /option. Dia mesti tutup Johor option. So, kita tengok balik dekat arahan bawah. Yang ni panjang sikit. Ni memang panjang sikit. Jadi, memang kena type one by one lah. Tapi kalau nak selamat, macam saya sebut tadi, option, copy, paste. Ada berapa negeri kat negara kita? Paste. Enter. Paste. Enter. Paste. Enter. Paste. Enter. Paste. Enter. Paste. Dia jangan takut dik. Sebab kita belum lagi save ni. Kita tak save lagi. Jadi jangan takut tak semena-mena lah. Kan? Saya tak tukar lagi Johor. No. Tak ada hal. Kan? Lepas tu enter. Lepas tu ni kan dia. Jarakkan dia. Ni jangan pakai enter pula ni kena pakai yang tab tab ni. Okay, done. Okay, bawah ni kita tukar lah nama lain pula. Dah. Kita ambil ikut ni. Yang ni bersepah sikit Yang ni bersepah. Yang ni diikut ejaan. Kedah. Okay, so kita tukar sini Kedah. Okay, bawah ni. Okay, kita tukar Kelantan. Okay, Kelantan. Dan lepas tu Melaka.
Dan Pahang. Negeri Sembilan. Negeri kita lah Negeri Sembilan. Negeri Sembilan, Pahang. Perak. Perlis. Dia sama ni nama Itu sebab saya kata tak ada masalah. Perlis. Okey, Pulau Pinang. Kalau tak cukup lagi, kita tambah je lah. Kan? Cuma kena enter lah setiap kali tu. Jangan lupa pula tak enter kan. Tak lepas pula. Paste. Enter. Paste. Enter lagi. Paste. Enter lagi. Paste. Enter lagi. Paste. Enter lagi. Paste. Okay. Kita susun balik semula tadi. Kalau tak buat macam ni pun tak ada hal. Dia takkan marah kamu. Tapi selalunya kalau orang buat macam ni supaya nanti kita tak terkeliru Okey, Pulau Pinang, Sabah. Sabah, Sarawak. Lepas Sarawak, Selangor. Okay, dan Terengganu sebab dia huruf T kan. Okay, dan kenapa dah value P? Sebab wilayah persekutuan. So kita letak kat sini. Tukar lagi WP Putrajaya. Kan maknanya kita senaraikan sebab kita nak ambil ikut negeri, pilih negeri. Okey, done. Okey, selepas tu save as. Kita tukar je, dia tak payah pening-pening. Kan? Dia tak payah pening-pening. Okey. Okey, tukar pull down menu. Okey. UTF, save dulu. Sebab kita nak betulkan nanti senang. Okey, dah tukar nama. Save as semula. Okey, jangan lupa dekatkan dia. Sebab nanti dia akan jadi hashtag, dia akan jadi underscore. Okey. Dan kemudian .html. After that, tukar pada ANSI dan save. Okey, apa akan jadi bila kita tekan? So, kita pergi balik kat file ni tadi. Okay, nampak kan dah banyak. So, kita pergi diikut ejaan kan, jadi senang. Okay, kita ambil pull down menu 2 kali. Okay, kita pergi tengok file dia. Okay, dia akan keluar macam ni. Okay, nampak? Dekat tepi ni dia ada menu tapi kecil lah sebab kita tak tentukan saiz dia lagi. So, bila kita buka, nampak tak? Setiap negeri keluar. Setiap negeri keluar. Kalau saya kecilkan lagi sikit, nampak ni. Dia keluar. Okey.
Maknanya cuma bila kita tekan Johor tak ada apa-apalah sebab kita tak buat link yang menghubungkan antara Johor ni dengan sebarang link yang lain lagi. Kalau kata tadi dekat dalam link pull down menu ni, patutnya dekat bawah tu kita ada tulis kod untuk kita hantar masukkan dia dekat dalam link. Jadi tak ada masalah. Tapi yang ni drop down menu telah pun berjaya dihasilkan. Kalau kata kita kecilkanlah benda ni pula. Kan? Jadi macam mana? Nampak? Yes. Dia still keluar. Nampak? Okey. Saya besarkan semula. Okey. Kemudian maknanya itu adalah untuk tajuk kita untuk hari ni. Jadi untuk hari ni maknanya benda ni dah habislah. Tapi sepatutnya di dekat hujung ni ada lagi satu iaitu menghasilkan komen dekat dalam menu. Kan kalau pergi tengok blogger, Facebook, YouTube, dia ada ruangan komen dalam HTML. Dia sama sahaja step by step dia, sama saja. Cuma perlu masukkan teks ceria apa semua, dia akan keluar dalam bentuk ruang kosong yang mana boleh tulis teks. Nanti boleh tengok semula macam mana untuk melihat laman sesawang yang diberilah. Okey, then after that, bagaimana mengesar ralat? Senang sahaja kita tengok balik dekat dalam paparan. Kan, bila kita buka dalam paparan akan keluar semuanya. Jadi jangan risau adik-adik. Okey, jadi untuk hari ni telah tamat kita punya kelas untuk bagi kita cover up subjek tingkatan 1, bab 4. Bab 4. Jadi saya harapkan agar adik-adik akan dapat cuba untuk menghasilkan paparan ni dengan berdasarkan bahan yang ada. Jadi saranan saya jika adik boleh cuba download PDF buku teks tingkatan 1 dan cuba semak semula kod QR yang diberikan. Kalau tak boleh semak kod QR-nya, buka sahaja laman web yang diberikan di sini. Diberikan di situ. Jangan sia-siakan sebab sayang semua ni dah ada tunjuk dekat dalam sistem. Tetapi jika kita tak cuba, jadi kita tak tahu. Okey, baik. Jadi itu sahaja kelas saya untuk hari ni. Saya akan berikan tugasan start minggu depan. Jadi harapan saya, tolong sediakan buku teks tingkatan 2, buku nota dan seterusnya modul yang telah saya berikan kepada adik-adik semasa hari pemberian modul hari tu. Jadi saya harap tak adalah jadi kertas koyak ke apa pada adik-adik. Okey, jadi saya minta maaf jika lain saya agak kurang memberansangkan pada hari ini dan saya harap adik dapat melaksanakan tugasan dengan baik. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.